kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini kita bertemu dengan sebuah pertemuan ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah SWT dan kita mendapatkan segala kebaikan, dan paling penting adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, kita teruskan kita punya tadabbur surah Taha ayat yang ke-29. 29. Baik, tengok ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'al li waziran min ahli. Waj'al maknanya dan jadikanlah, waziran dia sebagai penolongku, pembantu, min ahli, daripada kalangan keluargaku. Kita tengok terus terjemah ni sampai 35. Harun akhi, Harun maknanya Nabi Harun, akhi sebagai saudaraku, yang merupakan saudaraku, usdud bihi, teguhkanlah dia, teguhkanlah dengannya, azri, kekuatanku, wa asyrikhu, dan jadikanlah dia, fi amri, dalam sekutu dalam urusanku, wa asyrikhu, dan jadikanlah dia sekutu, fi amri, dalam urusanku, kai, supaya nusabbihaka, kami dapat bertasbih kepada engkau, kathiran, dengan banyak, wa nadhkuraka, dan juga kami mengingati engkau, kathiran, dengan banyak, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, adalah engkau, bina, bagi kami, basiran, maha melihat. Baik, tengok mana penuh terus ayat 29 hingga 35. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, iaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Baik, kita tengok satu persatu. Nampak ayat 29 kan. Jadi 29 yafqahu qawli. Jadi sebelum ni last kita bincang mengenai doa tu kan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau tengok sebenarnya kita baca doa tu sekali satu, ingatkan satu ayat, rupanya banyak ayat kan. Ni ayat dia. Jadi ayat dia 25 sampai 28 tu doa tu. Rabbi shrah li tu doa dia 25 sampai 28. Dan memang setiap kali kelas saya tak pernah miss. Setakat ni lah kan, tak ada lagi kelas miss doa ni. Sebab kalau kita tengok dalam dari segi sejarahnya, memang doa ini adalah untuk kita kata asal-asalnya memang Nabi Musa AS doa dengan doa ini untuk bertemu dengan Fir'aun. Jadi saya bukan jumpa Fir'aun lah. Kita dalam kelas kan, tapi misinya sama, iaitu menyampaikan agama Allah kan. Jadi ni doa yang kalau kita tengok dalam keadaan misalnya kalau orang menuntut ilmu, pelajar pun kadang baca doa ni juga kan. Jadi doa ni dimulakan dengan Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, lapang dada ni benda nombor satu. Bukan belajar je. Belajar kena lapang dada, nak menyampaikan ilmu kena lapang dada. Kita dalam kehidupan harian pun kena lapang dada. Lapang dada ni makna apa? Tenang. Lapang kan. Kita bayangkan dalam dada kita ni, perasaan kita ni luas gitu. Luas. Kita kalau misal kata kita tengok padang, kita tak ada rasa sesak, sempit kan, rasa kalau pening makna tak sihat kan.
Tapi kalau kita kata tengok padang luas, tengok pemandangan yang saujana mata memandang istilahnya, yang jauh luas tu lapang kita kata. Tengok kawasan lapang tu fikiran kita akan lapang kan. Jadi kita kalau dalam kehidupan harian nak mulakan apa pun kena lapang dada dulu. Misal kata nak mula sembang dengan orang, lapang dada dulu. Kalau kita nak mula sembang dengan orang, kita mula dengan misalnya sesak dada tengok dia kan. Geram, sakit hati gitu kan. Nak marah gitu. Maka perkataan yang keluar akan penuh dengan kebencian dan dia akan jadi gaduh. Sebab tu maknanya lapang dada ni memang diajarkan perkara yang pertama. Kalau kita misalnya nak pergi mana-mana, balik kampung ke, nak pergi musafir mana-mana pun kena belajar lapang dada. Ini antara yang kita pelajari sebenarnya dalam pemusafiran. Lepas tu kalau saya musafir, setiap kali musafir memang saya letakkan dia istilah untuk diri saya sendiri, saya letakkan iktibar musafir. Sebab setiap kali musafir kita akan ambil pelajaran, antaranya macam mana kita nak bina, kita nak latih tubi diri kita supaya sentiasa belajar lapang dada. Bila kita musafir kita tahu kita akan menghadapi macam-macam benda yang kadang-kadang benda tu kita tak nak. Kan? Adalah misal kata tiba-tiba flight delay, macam mana nak lapang dada? Kan? Hari tu pernah kami ke Vietnam, Ho Chi Minh, flight delay dia. Mula-mula dia kata 45 minit. Lepas tu nak dekat 45 minit, tiba-tiba dia kata tambah lagi sejam. Nak dekat sejam, tiba-tiba tambah lagi sejam. Dekat 3 jam. Delay kan? Sampai dia bagi roti kan? Sampai dia bagi roti dengan air sebab delay terlampau lama kan? Lepas tu Vietnam bagi roti, kita mikir panjang juga nak makan ke tidak. Roti dia kan, dia orang bukan Islam kan. Berupanya kan ada jam yang boleh tengok langkah tu kan, sekaligus boleh tengok kadar stres kita kan. Jadi check lah masa dia menunggu, okey tak stres tak apa. Rupanya dapat roti makin pening fikir. Dan orang seronok dapat roti, kita risau sebab halal dia lah kan. Jadi tu maknanya di situ kita nak, itu yang kita kata latihan. Macam mana kita nak belajar lapang dada? Kita tak minta situasi tu. Kan? Kita macam mana kita nak bersantai perasaan kita walaupun dalam keadaan yang datang benda-benda yang kita tak kehendaki. Kan? Ataupun mungkin kadang-kadang check in, biasalah beg lebih kilo misalnya kan. Contoh kan. Kita dah timbang kat rumah tapi penimbang dia lain. Itu normal kan. Biasa juga berlaku kan. Penimbang dekat airport lain. Ataupun mungkin kita misalnya booking hotel, tiba-tiba tak ada hotelnya. Saya pernah jadi macam tu dekat Afrika. Dalam Afrika kan, Cape Town kan. Jadi kita dah booking online sampai di sana sebab mungkin sampai lewat malam. Jadi dia anggap tak ada adalah orang ni, dia bagi kat orang lain. Dah lah lewat malam, kita sampai-sampai tak ada bilik. Akhirnya tidur dalam kereta. Tak ada pilihan dah, tak lagi mana-mana. Dah tengah malam, sekejap lagi nak subuh. Okay? Jadi dan contohnya Cape Town ni kalau kita tahu dia bandar yang bahaya malam dia. Dia orang baik-baik tak keluar malam. Malam ni memang untuk orang mabuk-mabuk kan. Cape Town bahaya malam kan. Kita boleh tengok bangun pagi botol-botol arak pecah tu banyak keliling jalan, tepi-tepi jalan tu. Jadi setiap hari memang bandaraya dia di BKL lah kalau kita kan. Kerja dia memang cuci botol arak, bersihkan botol-botol arak kat jalan. Jadi memang malam tu bahaya. Tiba-tiba kena tidur dalam kereta dengan angin ribut kuat masa tu kan. Dia angin sana dia bukan macam angin kita. Angin dia goyang kereta. Dia tidur dalam kereta, kereta duk goyang macam gegar-gegar, lepas tu gedebung-gedebung angin lah tu. Macam orang ketuk. Orang ketuk kereta. Dah lah memang tempat tu macam tu kan. Jadi macam mana kita nak, memang tak lena lah tidur kan. Tu bila gedung-gedung kita bangun tengok kan. Tapi macam mana kita nak belajar lapang dada? Kita nak kata it's okay, hidup ni memang macam ni. Bukan kita sentiasa dapat apa yang kita nak. Kan? Cuma kita yang perlu kita plankan, okey lepas ni nak buat apa. Dah sikit lagi nak subuh, tak apalah kita tunggu sekejap lagi, kita pergi masjid, cari masjid kan. Jadi maknanya itu keadaan-keadaan dalam hidup kita yang macam mana kehidupan kita akan menjadi pelajaran kepada kita. Dan itu kunci dia lapang dada kan? Maknanya kalau katalah macam sempit dada kan, balik kampung tengok orang masak-masak ni, penat kita tengok orang masak. Kita tak masak pun. Tapi penat tengok, rasa dah lah tak payahlah masak-masak. Order kan senang lah contoh kan. Jadi macam mana kita nak lapang dada? Kadang-kadang orang kampung memang suka masak-masak walaupun dia penat. Tapi dia suka kan. Jadi maknanya kita lapang dada supaya tak sampai bergaduh kan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan harian kita.
Kan? Tu kalau rasa tak boleh, susah sangat lapang dada, sesak sangat dada, maka ni doa ni. Jadi doa ni bukan khusus untuk belajar, untuk keadaan tertentu saja. Tapi bila-bila masa kita nak minta dilapangkan dada. Sebab Nabi Musa masa tu bila disuruh jumpa Fir'aun memang rasa sangat sesak. Sesak dada. Sebab Nabi Musa orang yang paling kenal Fir'aun. Kan dia membesar dalam rumah, dalam istana Fir'aun. Maknanya Nabi Musa sangat tahu Fir'aun ni siapa. Dan di kalangan semua orang yang ada di sekeliling Fir'aun, Nabi Musa adalah orang yang ada dalam rumah Fir'aun. Dan dia melihat Fir'aun tu dari dia baby lagi sampailah dewasa. Macam mana Fir'aun ni orang yang tak ada hati perut. Fir'aun ni dia punya kekejaman. Kalau kata nak tengok manusia paling kejam yang tak ada perasaan tu memang Fir'aun. Dia Fir'aun ni kalau menghukum orang, dia boleh ada satu bentuk hukuman tu. Dia ikat tangan dan kaki, kemudian ditarik sampai putus badan orang. Tu dia boleh tengok tak ada perasaan. Jadi ini salah satu yang diceritakan oleh dalam sirah. Maknanya keadaannya macam mana Fir'aun ni merupakan orang yang kita kata dah kejam macam tu, kemudian dia orang yang paling ingkar pada masa tu, yang kita katakan sampai masa Nabi Musa baby pun tertolak mahkota dia pun, tarik janggut tertolak mahkota, marah dia sampai nak bunuh budak tu kan. Siapa dia lah orang fikir macam tu kan, padahal tu baby kan. Dan waktu dapat mimpi kata kuasa dia akan dijatuhkan oleh seorang bayi lelaki yang lahir pada tahun tu di kalangan Bani Israel, tak fikir panjang dia bunuh semua bayi lelaki yang lahir dalam tempoh setahun tu. Ni kita kata kekejaman ni tak dijumpai dalam pemimpin-pemimpin yang lain. Memang ada yang bunuh-bunuh tu ada. Tapi ni boleh fikir benda yang tak tahu lagi, yang tak jadi lagi. Semua bayi yang lahir pada tahun tu asalkan jantina lelaki ditunggu-tunggu. Semua ibu mengandung dicek. Dan ada penjaga dia untuk tengok dan tunggu siapa dia yang melahirkan anak asalkan bayi lelaki kena bunuh. Itu yang tahun tu berlaku. Sampailah ibu Nabi Musa ni yang dia mengandung dan diketahuilah dia mengandung kan. Dan dia berada dalam keadaan yang sangat susah hati. Susah hati, risau kan, takut-takut anaknya. Kemudiannya jadi mangsa lah salah satu daripada bayi yang dibunuh. Sebab dia pilih bayi. Dia zaman Fir'aun ni ada dua bangsa, dua kaum. Satu Bani Israel, satu lagi kaum Qibti. Yang Fir'aun ni kaum Qibti. Jadi dia macam kalau kita misal kata Melayu, India contoh kan. Kaum Qibti ni badan dia lebih kecil dari segi saiz banding dengan Bani Israel. Bani Israel ni memang agak perkasa badan dia. Dan kulit dia kemerah-merahan. Kalau kaum Qibti dia gelap sikit. Jadi dia memang bangsa yang tak sama. Jadi dari segi tenaga sebenarnya Bani Israel lebih kuat. Dan yang paling kuat di kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa AS. Maknanya Nabi Musa ni kuat dari segi tubuh badan. Makna kalau baby tu, orang tengok baby je orang kenal, ni baby Bani Israel. Ni bukan bayi kaum Qibti. Dia macam kita lah, kita tengok baby Melayu dengan baby orang putih tak sama kan. Memang beza muka kan. Kalau tiba-tiba ada baby Melayu muka orang putih, mana pak dia orang putih lah, mak dia Melayu kan. Dia memang dia orang putih, dia bukan Melayu. Jadi kenal bayi tu, kulit dia warna kulit lain. Dari warna kulit lagi dah beza. Baik. Dan Nabi Harun cerita ni kan, kemudian bila Nabi Musa sangat susah hati, risau masa nak disuruh jumpa Fir'aun, bila tahu kan Nabi Musa tahu Fir'aun ni siapa gitu. Dan Nabi Musa tahu macam tak guna je cakap dengan dia ni kan. Cakap dengan Fir'aun ni macam nak buat apa, dia memang degil, dia memang macam tu kan dari dulu. Tapi tetap saja bila Allah suruh pergi, Nabi Musa pergi. Cuma dengan perasaan yang dah lah satu sudut Nabi Musa ni memang tak petah kan. Salah satu yang kita sebut sebelum ni kisah masa bayinya yang dia makan api tu kan. Tapi ada lagi yang dalam riwayat lain diceritakan memang Nabi Musa lahir dalam keadaan memang bukan seorang yang petah. Lepas tu kita kadang-kadang dengar Nabi Musa, Rasul Ulul Azmi, mesti dia hebat bercakap kan, berdebat dengan Fir'aun pula tu. Rupanya dah, dia pelat sikit kan. Dia ada huruf-huruf yang dia tak boleh sebut dengan jelas. Sebab tu kita jangan remehkan dan jangan rendahkan ataupun kecilkan orang yang tak petah. Sebab Nabi Rasul Allah Ulul Azmi ni, dia tak petah. Menyebabkan dia rasa tak berapa nak confident. Tambah lagi kan, dah tadi tahu Fir'aun tu macam mana. Yang kedua, dia sendiri tak petah cakap. Nak disuruh berdebat dengan Fir'aun yang memang petah. Dan memang buktinya pernah bila berdebat tu, Fir'aun tu merendahkan Nabi Musa.
Dia kata ni orang yang cakap tak jelas ni ke nak lawan dengan aku ni? Kan? Yang cakap tak berapa nak boleh faham ni ke dia? Dia rendahkan macam tu. Kan? Jadi dengan keadaan macam tu tetap saja Nabi Musa berdoa. Doa Nabi Musa tu kan diminta untuk hilangkan belitan pada lidahnya, tapi perkataan yang digunakan adalah wahlul uqdatan min lisani. Uqdah ni makna satu je simpulan. Uqdah. Kan? Dia kalau uqad baru banyak. Ni asal perkataan akidah. Akidah tu kan makna simpulan kan. Satu ikatan kan. Akidah tu makna ikatan kita dengan Allah. Jadi uqdah ni makna satu simpulan, satu ikatan, tapi Nabi Musa mintanya satu je yang dilepaskan. Nabi Musa tak minta untuk dapat perkataan yang petah sepetah-petahnya. Sepatutnya kan nak pergi berdebat dengan Fir'aun yang paling hebat ni, biarlah ada petah sungguh. Tapi dah. Ini ulama sebutkan di antara adab. Kita ambil iktibar tadabbur di sini adalah adab. Adab Rasul-Rasul Allah ni, Nabi dan Rasul Allah dan juga orang soleh. Kita pun kalau nak jadi orang yang soleh, solehah di sisi Allah, kita kalau nak minta dengan Allah, jangan one off minta semua benda. Lepas tu nak minta perfect semua. Kan? Contohlah kata sakit lutut kan. Sakit lutut doa ni kan. Minta ya Allah hilangkanlah sakit lutut ni. Nak lutut macam umur masa 20-an dulu. Kan? Tu maknanya over lah, terlebih kan. Kita kata kalau Nabi Rasul dia ada adab. Jadi dia minta tu cukup sekadar wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi maknanya dia cukup sekadar yang meleraikan satu simpulan yang cukup berat daripada lidah dia, supaya sekadar cukup orang boleh faham apa yang cakap. Sebab kalau tidak orang susah faham. Perkataan ni, lidah ni memang tak petah. Jadi menyebabkan walaupun dah berdepan dengan Fir'aun, masih lagi Nabi Musa tak petah juga. Jadi kita maknanya kalau nak minta doa dengan Allah, misal katalah sakit lutut tadi kan, mintalah doa sekadar ya Allah, legakanlah sikit lutut ni supaya aku dapat solat, beribadah kepadamu dengan baik, dengan keadaan yang sempurna. Maknanya cukup lah. Sakit mungkin masih sakit, mungkin masih masa duduk sakit lagi. Tapi kita tak tamak minta semua gitu, perfect kan, sampai macam umur 20-an boleh melompat-lompat lagi kan, boleh berlari lagi kan. Jadi itu makna keadaan cara Nabi Musa AS berdoa, dan itu semua Nabi dan Rasul tu gitu kaedah doa dia. Jadi dia kalau doa minta apa yang sekadar dia perlukan. Nabi Ayub kan, Nabi Ayub AS pun waktu dibagi sakit tu, awal-awal lagi sepatutnya boleh doa, minta sembuh kan, awal-awal lagi. Tapi lama Nabi Ayub sakit, lama sangat. Sampai isteri dia yang pergi tanyakan, kenapa tak doa je? Engkau kan Nabi Allah, sepatutnya makbul doa. Memang kalau macam Nabi Musa pun, kalau nak minta Allah bagi lisan yang petah, boleh sangat. Dan memang boleh makbul sebab dia Rasulullah. Dan apalagi tujuan dia adalah untuk menegakkan kalimah Allah, bukan untuk kepentingan peribadi. Bukan kata ya Allah minta petah lisan untuk pergi pertandingan debat. Itu kan masih kepentingan peribadi kan. Ini tak, memang untuk agama. Tapi tetap dia tak minta lebih daripada apa yang diperlukan. Nabi Ayub pun sampai isteri dia kata, kenapa tak minta ni kan? Tak minta sembuh. Allah pasti akan makbulkan. Nabi Ayub tanya balik ke isteri dia, berapa lama dah aku sihat? Dia tanya berapa lama aku sihat. Isteri dia sebutlah sekian tahun. Dia kata berapa lama aku sakit? Isteri dia sebut berapa tahun. Maknanya Nabi Ayub kata, aku malu untuk minta kepada Allah untuk sihat, sedangkan aku dah sihat lama dan aku baru je sakit. Sakit hanya baru berapa tahun berbanding sihat. Jadi nak minta sembuh tu rasa malu, rasa tak padan. Kan bukankah kita dah sekian lama dibagi kesihatan, kenikmatan. Nabi Ayub AS ni nikmat dia sebelum daripada sakit tu, nikmatnya sempurna. Dia ada kesihatan yang sangat baik, dia ada isteri yang cantik dan solehah, dia ada keluarga, anak yang ramai, anak dia banyak kan. Kemudian dia ada harta kekayaan, cukup, semua lengkap. Sejak dia sakit, anak dia pun mati seorang-seorang. Sampai habis. 12 tak silap anak dia. Habis, semua mati. Kemudian hartanya pun habis sebab nak berubat. Habis, sampai habis licin. Isteri dia pun sampai isteri dia tu nak jual rambut dia untuk berubat suami. Maknanya harta sampai betul-betul habis licin. Maknanya sakit dia tu bukan sekadar sakit fizikal, tapi tetap Nabi Ayub tak minta pun. Tak minta. Tak minta untuk sembuh.
Jadi ni adakah menjadi hujah untuk kita tak minta sembuh? Tak. Dia cuma adabnya gini lah. Kita kalau nak doa minta apa-apa dengan Allah, ambil point bahawa kita kalau nak minta sesuatu dengan Allah, biar hujung-hujungnya kepada ibadah. Jadi kenapa kita nak sihat? Kalau sekadar nak sihat kan, kalau sihat tu hidup bahagia, senang hati kan, tak susah nak ulang alik hospital semua kan, kos pun tak habis. Tak kan, kalau kita nak sihat sebab nak ibadah kan? Kalau kita rasa kita nak sesuatu daripada Allah, biar tujuannya ibadah. Kalau kita nak minta dapat rezeki yang murah, harta banyak tu nak buat apa? Biar ujungnya kepada ibadah kan? Jadi barulah kita kata padat benda yang kita minta. Sebab nikmat ni Allah bagikan sebagai ujian. Semua nikmat yang kita dapat, kalau kita tak guna untuk buat ibadah, makna kita gagal dengan nikmat tu. Apalagi kalau guna untuk maksiat. Misal kalau harta kita guna untuk menunjuk-nunjuk, untuk merendahkan orang lain misalnya, tu maknanya kita gagal dengan ujian tu. Kan Allah bagi nikmat, kalau yang jelas dalam Quran, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya, harta dan anak-anak. Okay. Dengan adanya anak-anak, apa kita buat? Dengan adanya anak-anak, kita gagal atau berjaya? Nak tahu gagal berjaya? Kita tetap berada di atas jalan Allah dengan ujian tu. Kan misalnya anak tak buat kerja sekolah. Ni kalau anak kecil-kecil lah kan. Lepas tu mak bela anak. Maknanya gagal. Sebab kita bela kesalahan. Sebab ada orang, dia bela anak mati-matian. Sampai ada satu kes ni, anak dia sampai masuk mahkamah, ada kes polis semua. Mak dia bela juga walaupun mak dia tahu anak dia salah. Lepas tu bila last kali disabitkan kesalahan anak dia, orang interview sekali lagi mak dia. Ni bukan kat Malaysia, di luar negara. Interview sekali lagi mak dia. Orang pun tanya balik lah, dulu yang mak dia duk bela anak dia, kata anak dia tak salah semua tu sebenarnya betul ke tidak? Sekarang anak dia dah disabitkan kesalahan. Mak dia pun akhirnya mengaku memang anak dia salah pun. Lepas tu dia kata apa? Tapi apa lagi yang mampu seorang ibu buat melainkan membela dan membenarkan anak dia. Kata itulah tugas seorang ibu kan, membela anak dia walau apa pun terjadi. Dan itu silap. Itu bukan tugas ibu. Tugas ibu adalah mendidik, membesarkan anak, bela dia kalau dia betul, betulkan dia kalau dia salah. Itu yang Nabi ajar kan, sampai Nabi sebut, kalaulah anakku Fatimah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan kupotong tangannya. Maksudnya dia tetap kena hukum walaupun itu anak kesayangan Nabi. Itu baru nama adil. Adil ni maknanya tak kira anak kita ke anak orang, semua sama. Tak kira kita yang salah ke orang yang salah ke, kalau salah kena dihukum. Jadi sebab tu kita kan hari ni kalau kita kata kita nak pemimpin yang adil contoh kan, kita nak orang adil, kita nak orang berlaku adil, kita tanya balik diri kita, betul ke kita nak adil? Kita ni kadang kalau kita salah, kita suka tak kalau kita salah dihukum, atau lebih suka kalau kita salah dibebaskan? Bebas kan? Maknanya kita ni tak adil. Berarti kita nak suruh orang adil. Kalau kita salah tu cari juga peguam bela nak bela kita kan. Padahal kita tahu kita salah. Jadi kalau betul kita nak orang adil, maka kita pun kena adil. Kalau salah, kita pergi minta dihukum. Minta untuk dihukum. Sebab sebenarnya semua kesilapan, kesalahan kita kat dunia ni, kalau kita dapat balasan kat dunia, kat akhirat settle. Walaupun misalnya kan kita menyakiti orang kan, orang tu dah maafkan contoh kan, kita dah minta maaf, dia pun dah maafkan. Selagi perbuatan kita menyakiti dia tidak dibalas, di akhirat kita tetap kena. Cuma yang tak kenanya ialah sebab dia dah maafkan. Jadi kalau dia tak maafkan, di akhirat kita jumpa semula dengan dia, masuk mahkamah dua orang. Dia akan tuntut balik benda yang dia tak dapat. Tapi kalau dimaafkan, kita tak jumpa dah dia. Tapi di hadapan Allah kita ada masalah. Kita bukan seorang mukmin yang baik. Sebab kita hidup selalu menyakiti orang, walaupun semua orang tu maafkan kita. Sebab itulah Nabi SAW waktu nak wafat, Nabi minta dibalas. Kan Nabi minta, siapa yang aku pernah pukul dia, siapa yang pernah aku sakiti dia, siapa yang pernah aku ambil hak dia, minta sekarang, tolong tuntut sekarang. Kenapa Nabi minta balas?
Sebab kalau dah dapat balasan dunia, akhirat lepas. Lepas total dia. Ni baru ni masa masa umrah tu adalah semang-semang anak saudara ni. Dia tanya, habis tu apa guna orang maafkan kita? Kan kalau kita dapat juga balasan. Apa guna orang halalkan? Misal kita hutang kan, orang halalkan. Kalau kemudian kita ni masih lagi dapat balasan. Baik, gunanya adalah kita tak sangkut. Kalau bab hutang, selagi orang tak halalkan, roh kita tak lepas. Kan kita masih dituntut lagi. Kan? Maknanya bumi tak terima ni. Orang berhutang ni masalah. Dia bukan main-main walaupun 5 sen. Kan? Hati-hati. Kan? Tapi kalau orang maafkan, maka bumi terima roh kita. Dan tetapi dari sudut yang lain ni kita ambil kisah. Ada kisah dia sebenarnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah cerita dalam kitab Ruh. Kan? Tentang dua lelaki soleh yang bersahabat, berkawan dan masing-masing berjanji kalau seorang mati dulu, dia akan ceritakan macam mana keadaan di alam sana. Ni cerita orang soleh lah. Jangan buat macam tu dengan kawan kita. Sekali dia keluar betul jadi hantu. Orang soleh ni dia lain. Lain sikit dia punya, dunia dia. Kemudian meninggallah salah seorang kawannya tu. Dan seorang lagi ni mimpi jumpa kawannya. Dia mimpi tu, dia tanyalah khabar. Apa khabar kat alam sana, macam mana keadaan semua ni. Dan kawannya jawab, semua baik-baik saja, semua okey. Kan? Alhamdulillah orang soleh. Kan? Tapi kemudian, kawannya ni yang masih hidup ni, dia nampak ada satu parut hitam dekat leher dia. Dan dia tanya dekat tengkuk, tepilah nampak dia depan dia. Dia pun tanya, tu apa dia? Kalau kata baik-baik saja, kenapa ada parut tu? Dulu masa kat dunia tak ada tu. Kan? Macam mana tiba-tiba ada? Dia kata, oh ni sikit je. Kan? Dah kau tengok ni, aku nak minta tolong lah. Dia katakan, ini sebenarnya berkaitan dengan hutang. Hutang yang masa kat dunia dulu, dia pernah berhutang masa hidup dia susah. Dan kemudian orang yang bagi hutang tu, dia bagi tahu. Dia kata, aku bagi kau hutang ni, dan kalau engkau tak mampu bayar, halal. Ataupun engkau memang hidup susah atau tak jumpa aku dah sampai aku mati, benda tu halal. Dia halalkan dah. Dan memang orang tu mati sebelum pada yang berhutang ni mati. Kan? Orang tu dah meninggal, jadi halal lah. Kalau ikut status halal. Tapi rupanya sebenarnya dia mampu untuk bayar, cuma tak jumpa orang tu. Dia tak jumpa, jadi dia tak pergi bayar, tak pergi cari. Kan? Dia bagi tahu kat kawan ni, tolong ambil ada duit dinar dekat dalam sarung pedang di dinding rumah dia. Pergi cari anak perempuan pada lelaki tu yang dihutangi tu. Pergi bayar kepada anak perempuan ni. Hutang ni keturunan. Kalau kita hutang dengan orang tu dah meninggal, bayar ke anak dia. Bukan kata kalau meninggal halal. Kalau gitu berhutang dengan orang yang nak meninggal semua. Kan semua jadi halal. Dia dah jadi harta pusaka orang tu. Kan? Jadi kita kena bayar balik pada anak dia. Baik, kemudian dibayarlah. Pergi ke rumah dia, tengok dekat sarung pedang tu memang betul ada. Orang dulu kan simpan duit macam tu kan. Ni dekat ujung sarung pedang. Dia pergi cari anak perempuan tu dan dibayarkan. Dan settle. Maknanya boleh. Kan? Boleh benda tu. Okay. Ini tugas anak-anak. Bila mak ayah kita meninggal, bayarkan hutang mak ayah kita sebelum bahagi pusaka. Kan? Kalau hutang tu habis, pusaka tak dapat, memang tak ada lah. Memang tak ada. Kena hutang dulu settle. Baik, jadi maknanya nak kata bumi terima, tetapi disebabkan tak bayar hutang tu, walaupun dihalalkan, dia tetap kena juga sikit. Kenapa? Sebab dia, maknanya dia hidup dalam keadaan menjadi orang yang menyusahkan hidup orang lain. Dia hutang ni kan walaupun 5 sen. Cuba bayangkan kita ni ada orang hutang 5 sen je. Tapi kita pergi shopping mall nak bayar tak cukup 5 sen. Boleh beli tak barang yang harga RM999 5 sen? Tak boleh kan? Benda tu 5 sen je tak cukup. Tapi sebab tak cukup 5 sen kena letak balik. Tak boleh beli. 5 sen tu rupanya duit yang orang lain hutang. Itu yang menyusahkan orang. Jadi kalau boleh kita letakkan dalam fikiran kita, kita tak mau berhutang gitu. Biar kita jadi orang yang dihutangi. Orang berhutang kita tak apa. Tapi jangan kita yang berhutang dengan orang. Hutang ni dalam Islam sangat mencela sebenarnya orang yang suka sangat berhutang. Tapi dia dah jadi adat kan kat tempat kita. Di Malaysia ni bukan kata tak cukup makan ni hutang, beli peti ais hutang. Penapis air hutang, apa lagi, semua hutang. Dia dah jadi biasa, semua selagi boleh hutang. Sofa hutang, kursi hutang, satu rumah semua hutang. Satu rumah, sampai dari satu rumah bumbung lantai dan sedisinya. Tinggal anak-anak je tak hutang.
Itu pun kadang-kadang dengan bini pun hutang. Kan? Hutang, itulah kita kata maknanya dia dah jadi macam satu budaya. Bahkan ada orang pernah sebut, dia kata, oh selagi boleh hutang, kenapa tak hutang? Dan ayatnya gitu, saya dengar tu, oh jadi adalah orang yang fikir macam tu. Dah ada peluang kata kan. Dia pula ada income bulanan boleh bayar. Dia bukan kata, oh ada income bulanan kita bayar komitmen kan, tak apa. Dia cuma isunya kita jadi membiasakan diri kita dengan hutang. Dan akhirnya kita biasa, bila biasa ni kita mudah sangat nak hutang. Akan jadi sangat mudah, susah sikit je kita akan berhutang. Dan padahal Islam ajar ni sampai ada seorang sahabat, dia pernah jumpa Nabi sebab mak dia suruh. Mak dia kata, kita ni tak ada makanan dah ni. Pergi jumpa Nabi minta makanan. Dan untuk makan hari ni je. Anak dia pun mula-mula segan, tak nak jumpa Nabi, nak minta makanan kan. Mak dia kata, pergilah. Pergi, kalau tidak kita nak makan apa? Hari ni tak ada makanan. Memang miskin betul sampai tak ada makanan. Maka dia pergi jumpa Nabi, cakap dengan Nabi kan, kata kami tak ada makanan, nak minta tu bukan minta dengan Nabi, minta daripada Baitul Mal lah. Maknanya dia memang layak asnaf kan, miskin sampai tak ada makanan. Kemudian Nabi tanya, kamu ada tak apa-apa barang kat rumah yang boleh jual? Dia kata tak ada, rumah kami memang kosong. Nabi kata fikir sekali lagi. Jangan terus jawab, fikir dulu. Nabi suruh diam, fikir dulu. Ada tak? Dia fikir, akhirnya dia teringat ada satu loket tinggalan ayah dia. Loket tu loket unta, bentuk unta. Loket kecil je, loket rantai. Yang tu je ada. Tu tinggalan ayah. Nabi kata balik pergi jual yang tu, beli makanan. Maknanya sampai tak ada apa pun. Ada satu benda tu tinggalan ayah. Tak ada ceritanya, lah ni kan tinggalan ayah, satu-satunya kenangan daripada ayah. Nak jual, tak. Dia cerita barang-barang tinggalan ni. Jangan pesan dekat anak kita suruh simpan walau apa pun yang terjadi. Sebab dia yang dah mati habis cerita. Semua yang kita tinggalkan untuk keperluan orang hidup. Kalau memang itu yang buat dia tidak meminta-minta, maka kita akan sangat bahagia dalam kubur nanti kalau dia jual barang kita. Lepas tu tadi isu tiba-tiba anak jual rumah mak. Mak dah meninggal. Yang rumah mak nilai berapa juta kan contoh kan. Anak jual, kenapa anak jual tak sayang mak kita kata kan. Dah. Dia ikut keperluan. Kalau anak dia tak perlukan rumah sebesar tu, lebih baik dia jual dan bagi manfaat. Kan? Harta tu dia boleh gunakan untuk satu yang lebih manfaat. Jadi ni kita punya gelang emas, ni misalnya kata gelang yang arwah suami bagi masa akad nikah. Tu kan sayang tu kan. Sayang ni, apa pun jadi kita pesan dengan anak, jangan jual. Ni gelang daripada arwah ayah awak kan. Jangan jual, jangan buat apa-apa kan. Simpan je, biar berketurunan sampai 7 keturunan tak apa. Dah, jangan pesan macam tu. Nanti anak tu buat sungguh kita terseksa dalam kubur. Sebab silap tinggal wasiat. Kita tinggal pesanan yang akhirnya anak tu tak jual gelang tapi pergi minta sedekah. Silap tu. Sepatutnya dia jual semua harta yang dia ada untuk mencukupkan keperluan. Jangan sampai minta-minta. Jadi itu macam mana Islam menjaga maruah seorang manusia tu akan tinggi kedudukan dia bila dia selalu memberi. Dan memang sebenarnya kalau kita tengok masyarakat Malaysia secara umumnya memang suka memberi. Walaupun tak semua, ada je yang kedekut kan. Tapi umum dunia kenal orang Malaysia memang suka sedekah. Kesannya apa ni betul macam mana yang Allah sebutkan, memang orang yang suka memberi kedudukan dia akan tinggi. Siapa pegang pasport Malaysia masuk negara mana pun senang. Senang kan? Termasuk Saudi, dia pandang tinggi pada rakyat Malaysia. Kita kalau nak kerja kat sana, ada orang Malaysia kerja kat sana kan? Dia tak benarkan kita kerja buruh kasar. Sebab dia anggap kita ni profesional. Jadi dia tak benarkan kita tiba-tiba nak pergi kerja cuci lantai Masjidil Haram. Tak boleh. Kan? Tiba-tiba nak pergi kerja jadi bibi. Tak boleh. Dia kalau Malaysia pergi sana kerja engineer. Kan yang dia kan ada kereta api laju sekarang kan. Tu ada antara engineer dia orang Malaysia. Ada saudara saya ada kat sana, dia kerja dekat airport bahagian kontrol semua kapal terbang yang masuk. Tu profesional tu. Kalau silap cara dia kontrol, accident kapal terbang. Dan itu orang Malaysia. Tapi dia dah dah duduk sana lama. Dia kira ayah dia orang Malaysia. Dah duduk sana lama, anak-anak dia semua dah lahir kat sana. Tapi dia masih orang Melayu. Jadi tu Malaysia. Dan kita pun sekarang boleh umrah kan dah tak payah apply visa awal. Pasport Malaysia antara yang boleh apply visa on arrival. Sampai je baru kita ambil visa. Dan
Ada pula Saudi buat sekarang visa pelancong kan. Visa pelancong lebih murah daripada visa umrah. Kalau buat visa umrah tak boleh melancong, kalau buat visa pelancong boleh umrah. Dan itu bukan semua negara boleh. Visa pelancong, dia nak galakkan pelancongan sekarang. Jadi orang Malaysia ni di antara yang dia target untuk jadi pelancong. Sebab kita ni memang pergi mana-mana tabur duit kan. Orang Vietnam pun boleh cakap Melayu. Kan? Sebab orang Malaysia shopping kat sana. Orang yang kerja tu kan, hujung-hujung minggu pergi dengan kawan-kawan shopping kat Vietnam, Ho Chi Minh. Sampai orang sana boleh cakap Melayu. Orang Arab tu yang boleh cakap Melayu yang dekat kedai-kedai. Kan? Antaranya memang orang Melayu. Kita suka shopping, satu sudut lagi memang bangsa kita memang satu sudut. Berlaku apa-apa kat Syria, kat Palestin, kita suka memberi. Kat Kemboja, orang Kemboja tu sampai boleh cukup hidup dengan duit orang Malaysia. Kita duk buatkan telaga. Orang Malaysia ni umum kan, duk buat bagi pakaian. Dan kalau pergi sana tu dia pakai baju orang Malaysia, baju kurung kan. Sampai kita confuse, ni Malaysia ke Kemboja. Dan dia seronok sangat. Kita kan memang kita tak tahu, kalau orang offer bagi sedekah pakaian banyak sangat kan. Memang banyak sangat pakaian orang Malaysia suka beli baju. Tapi itu satu sudut adalah kelebihannya bila kita suka memberi, memang Allah dah janji orang yang suka memberi dia akan ada pada kedudukan yang lebih tinggi. Jadi secara umum masyarakat Malaysia di dunia ni orang pandang dia tinggi. Sebab kita tak pergi ke dunia luar untuk meminta-minta. Kita selalu memberi. Itu secara individu pula, kita individu kalau suka memberi maka kedudukan kita akan lebih tinggi. Itu konsep dia. Dan terbaliklah kalau orang yang suka minta-minta, memang Allah akan rendahkan kedudukan dia. Baik, tengok balik pada kisah Nabi Musa ni. Bila Nabi Musa dah nak pergi jumpa Fir'aun ni kan, dengan doa tadi, dan kemudian tak cukup dengan sekadar doa tu kan, doa tu untuk meleraikan ikatan simpulan pada lidahnya, untuk dilapangkan dada untuk makna peribadi. Kemudian Nabi Musa rasa perlu lagi kepada penolong. Itu yang dalam ayat 29, waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untuk aku pembantu dari kalangan keluarga aku. Maknanya Nabi Musa nak bagi rasa lebih tenang. Dia tak cari orang luar. Tiba-tiba kalau minta penolong saja, Allah turunkan dari langit, boleh kan? Dan dia pula tak biasa dengan orang ni. Jadi mungkin dia akan, dahlah dia memang tengah duk, doa macam-macam dah kan. Tengah duk ketak lah istilah kan. Duk risau ni. Tiba-tiba datang pula orang asing. Dia akan jadi lebih, nak serasikan dengan orang baru ni pula. Jadi maka Nabi Musa minta di kalangan ahli keluarga. Maka namanya adalah Harun. Harun akhi. Dia sebut ini Harun adalah akhi. Akhi makna saudaraku. Bahasa Arab kan akhun makna saudara lelaki. Ukhtun saudara perempuan. Bila tambah ya, saudara lelakiku. Baik, bila sebut akhi, dia kadang umum. Kadang-kadang maksud dia adik-beradik. Abang ataupun adik. Tapi kadang-kadang macam kita sesama Muslim pun kita panggil ikhwah juga. Ikhwah maknanya daripada perkataan akhun, saudara. Nabi SAW sebut tentang kita yang akhir zaman ni, Nabi sebut ikhwani. Maknanya saudara-saudaraku. Jadi kadang-kadang dia saudara umum, kadang-kadang saudara adik-beradik. Jadi kat sini ada yang kata Harun, Nabi Harun ni asalnya dia bukan Nabi. Harun adalah sepupu Nabi Musa. Sebab perkataan akhun ni umum. Tapi ada tafsir yang sebut, dalam tafsir Ibn Kathir dia sebut ini abang dia. Jadi Nabi Harun lahir dulu. Kan anak lelaki yang dibunuh yang lahir pada setahun tu, dalam tempoh setahun. Jadi Nabi Harun lahir lebih awal. Ada yang sebut beza umur setahun, ada yang sebut 3 tahun. Jadi mana tak jauh beza. Macam kawan lah kita ibaratkan. Dan disebut ushdud bihi azri. Dan juga teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Maknanya diminta supaya Nabi Harun ni akan menguatkan aku. Kemudian digunakan istilah wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia sebagai sekutu dalam urusanku. Baik, sini maksud dia jadikan dia sekutu dalam urusanku ni, maksudnya nak minta status Nabi Harun ni lebih kurang sama dengan dia, dengan Nabi Musa. Status Nabi Musa apa? Dalam bab kerja ni dia bawa tugas apa? Duta lah istilahnya, duta Islam ni. Rasul lah, Rasul.
Jadi sebenarnya doa ni lah adalah doa yang Nabi Musa minta kepada Allah supaya abang dia pun jadi Nabi dan Rasul juga. Ni doa yang special kan? Yang di sini kita ambil satu iktibar bahawasanya adik-beradik ni dia kena saling mendoakan kan? Dan doa ini dimakbulkan Allah. Jadi dia doakan kebaikan kan? Dia mungkin kita tahu adik-beradik ni ada yang tak boleh masuk sebab selalu gaduh. Kita selalu gaduh pasal apa? Sebab tiap-tiap hari jumpa dia dari kecil kan. Dia jadi selalu gaduh. Kawan-kawan kenapa kita tak gaduh macam tu? Sebab tak jumpa dia tiap-tiap hari. Dah pula kita jumpa adik-beradik kita daripada zaman tak ada akal. Tak ada akal. Akal belum berfungsi tu. Zaman yang memang otak tak sel-sel otak belum bersambung. Zaman tu memang masing-masing buat perangai yang tak dipikir. Kita kenal adik-beradik kita daripada zaman tu. Jadi masa tu lah siapa yang kuat dia lah yang menang. Kan? Masa tu lah asyik kena pukul lah, kena asyik bergaduh lah, asyik kena macam-macam kita hadapi pada masa tu. Sampai banyak adik-beradik yang terutama kanak-kanak kadang kecil-kecil ni tak mau kalau abang pergi adik tak nak pergi, tak nak ikut. Kalau dia gaduh pasal dia selalu gaduh dalam rumah. Jadi sampailah dewasa kadang-kadang kita kata dengan sebab kita mengetahui banyak kelemahan-kelemahan dia, maka kita susah untuk menyayangi dia dengan sayang yang kita kata kadang-kadang ada orang dia lebih dengan kawan. Kan? Dia sayang kawan lebih sebab kawan tak gaduh sangat dengan dia. Adik-beradik selalu gaduh. Dia ingat gini adik-beradik yang selalu gaduh ni maknanya semangat jihad tinggi. Kan? Itu satu kelebihan. Dan yang jangan gaduh ni maknanya mandom belaka senyap je kan. Dia gaduh tu pasal apa? Pasal masing-masing tu nak menang kan, tu semangat jihad tu. Jadi cuma nak guna ke arah positif. Jadi kuncinya sebenarnya bila adik-beradik, Islam mengajar kita kalau nak berbuat baik, paling kita kena bagi tumpuan nombor satu keluarga. Jadi keluarga tu termasuk adik-beradik. Kalau kita dah kahwin misalnya, keluarga kita suami dah anak-anak, kemudian kan yang keduanya kaum kerabat. Kaum kerabat tu adik-beradik kita tu. Sepupu sepapat semua yang ada hubungan darah. Itu golongan yang terbaik kalau kita nak buat baik. Jadi misal kata sedekah kan, sedekah ni dia ada step dia kan. Sedekah paling afdal kepada keluarga sendiri, sedekah terbaik. Sedekah setelah keluarga sendiri, kaum kerabat. Jadi maksudnya kena pastikan tak ada di kalangan keluarga dan kaum kerabat kita yang sampai tak dapat makan, sampai tak cukup untuk hidup. Kemudian barulah pergi lebih jauh kepada jiran tetangga, kemudian kepada orang yang beriman, yang bukan jiran tetangga kita, dan kemudian kepada orang beriman yang jauh, mungkin dekat Palestin, dekat Syria. Lepas tu barulah sekali orang kafir. Masih lagi orang kafir dapat hak juga. Cuma dia ada step kedudukan. Settle yang tadi semua tu kan, yang maknanya keluarga, kaum kerabat, orang umat Islam semua tu, baru kita boleh fikir golongan seterusnya. Lepas habis orang kafir satu dunia ni semua hidup makmur, pergi pada binatang. Dia ada dia punya step by step sedekah. Kadang-kadang ada orang bagi makan kucing lagi mahal daripada makan anak dia. Makanan kucing mahal. Pergi hospital kan, kalau bawa kucing pergi hospital, bayar kucing punya operation lagi mahal daripada anak sendiri punya operation. Tu nak kena tengok lah, kalau mampu tak apa. Tapi kalau sampai ada satu pihak yang tergadai keperluan dia, maka situ keutamaan dah kita kata dah terbalik. Dia ada keutamaan dalam buat kebajikan. Jadi dalam mendoakan, doakan keluarga kita. Sebab tu step doa ni nombor satu doa. Doa ni ibadah kan. Baik, dalam bab ibadah kena utamakan diri kita. Kena ingat. Dia tak nama selfish. Kalau dalam bab ibadah utamakan diri sendiri dulu baru orang lain. Dalam bab kehidupan dunia, utamakan orang lain. Misal kata nak makan, makan utamakan orang lain. Kita kemudian tak apa. Kita makan saki baki tak apa. Tapi kalau bab ibadah tak boleh utamakan orang lain. Kalau utamakan orang lain apa jadi? Kalau saya pergi umrah tu rasalah. Misal kata nak ambil wuduk, utamakan orang lain. Sila, habis waktu. Takkan berhenti orang kan kat toilet tu penuh. Kan? Ataupun misalnya nak tawaf. Tawaf tu lagilah kan. Bersusah-susah kita doa sila. Tak habis kita tawaf. Memang nak kena berebut kan. Tapi taklah sampai tolak orang. Ataupun nak masuk dekat Masjid Nabawi, nak masuk Raudhah. Kan?
beratur kan, orang pergi ke depan tu sesak tau. Kalau nak betul-betul dapat raudhah, perempuan pula dia buka tak besar, tak luas kan. Dia sebenarnya raudhah ni luas dia sekitar 20 kali 24 meter persegi. Itu keluasan sebenar, tapi yang dibuka untuk perempuan sikit je, sekitar dalam 3 tiang macam tu je. Jadi satu dunia manusia nak pergi situ. Baru ni saya pergi musim panas ni kelebihannya tak ramai orang. Sebab orang tak tahan panas. Lebih ramai orang tak tahan panas daripada tak tahan sejuk. Jadi siapa tahan panas bagus. Boleh pergi musim tak ramai orang, boleh buat banyak benda kan. Duduk kat raudhah tu sampai berjam-jam pun tak ada orang halau. Dan kena cari pot jugalah. Kalau tidak kena halau juga. Saya dapat pot masa tu, satu pot tu betul-betul dekat dengan mimbar Nabi tu, tak ada siapa kacau dah. Boleh duduk lama-lama. Dalam masa yang sama memang tak ramai orang. Kalau orang tak sesak sangat, dia tak halau sangat. Dia halau gitu-gitu je. Halau ni maknanya dia suruh pergilah, pergi bagi orang lain pula. Sebab orang semua berebut. Tiba-tiba orang dalam berebut-rebut nak masuk raudhah yang kecil tu, kita duk kata sila. Kita tunggu belakang, tak masuk-masuk kita. Kan? Dia kata ibadah kena dahulukan diri sendiri. Sama dengan soft solat. Kalau orang lelaki, soft terbaik dia, soft nombor 1 kan, soft paling depan. Tiba-tiba duk sila. Dah kali dia keluar masjid. Kan, sembahyang kat luar. Sama dekat kalau kat Masjid Nabawi tu, bahagian perempuan tak besar dia buka kan, tempat solat perempuan. Jadi dalam sekitar setengah jam sebelum azan dia dah tutup untuk solat dalam masjid, dalam bangunan masjid. Kat luar dia ada sediakan kapet-kapet. Maknanya kalau kita duk sila orang lain penuh dalam tu, lepas tu kita tak boleh masuk. Sampai bila pun takkan dapat solat kat dalam. Sebab tu kena utamakan diri sendiri dalam bab ibadah. Itu ibadah. Kena bezakan mana ibadah, mana keperluan kepentingan dunia. Baik, itu prinsip dia. Maknanya dalam doa pun sama. Dalam kita berdoa, doa untuk kita dulu. Doa minta ampun dulu, doa minta kita diberikan hidayah, semua untuk kita. Kemudian barulah pergi yang kedua kepada keluarga kita. Ibu bapa yang paling utama. Kemudian keluarga kita, dan kemudian sanak saudara kita, seluruh umat Islam. Kalau nak fokus sebelum seluruh umat Islam tu, jemaah Masjid At-Taqwa. Tu boleh tak? Jemaah Muslimat Masjid At-Taqwa yang rajin datang kuliah. Contoh. Dia ada skop-skop kumpulan-kumpulan tertentu boleh. Tapi maknanya kalau kaedah doa, daripada kecil diri kita sendiri, lepas tu mak bapak, keluarga, baru pergi kepada yang lebih besar-besar. Itu step dia. Baik, jadi Nabi Musa AS mendoakan supaya abang dia ni jadi Nabi juga, jadi Rasul juga, untuk sama-sama bawa agenda yang sama. Sebab tu dia gunakan kalimah wa asyrikhu fi amri, sekutu. Kalau tidak kan cukup setakat jadikan dia pembantu aku. Pembantu bukan mesti Nabi kan? Tapi dia nak minta sekutu, maknanya yang memang sama level, bekerjasama dengan aku dalam agenda ni, dalam agenda nak pergi jumpa Fir'aun. Dan Nabi Harun ni lebih petah daripada Nabi Musa. Itu dari satu sudut kelebihannya. Dan kemudian Nabi Musa sebut kai nusabbihaka katsiran, supaya kami boleh banyak-banyak bertasbih kepada engkau, wa nadhkuraka katsiran, dan juga kami boleh menyebut nama engkau dengan banyak. Katsiran maknanya banyak, dan bila guna alif kat belakang tu, maknanya dia hal, sifat. Hal, sifat kaedah lain, bahasa Melayu sifat. Hal maknanya keadaan. Jadi dia menjelaskan keadaan tasbih, keadaannya macam mana? Banyak. Keadaan ingat Allah, keadaannya macam mana? Keadaannya banyak. Jadi supaya mereka semua ni mendapatkan, kita kata dapat beribadah kepada Allah SWT dengan banyak. Baik, bila sebut banyak ni maksudnya apa? Banyak ni nombor satu, kuantiti banyak tu berapa? Kalau kita kata 3, takkan subhanallah dah banyak dah. Subhanallah 3 kali kan. Baik, kalau dari segi bahasa, sebenarnya dalam bahasa Arab 3 tu kira banyak. Sebab 3 jamak kan. Kalau 1 kita panggil dia mufrad, 2 musanna kan, 3 jamak.
Lepas tu 4, 5, 6, 7 semua dah jamak lah. Dia tak ada dah istilah lain. Jadi start 3 jamak banyak. Sebab tu apa-apa minimum 3 kan. 3 tu kira banyak. Tapi dalam bab zikir ni bila sebut banyak dia bukan kuantiti tu. Tapi dia membayangkan keadaan. Maksudnya kalau kita tasbih subhanallah, 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 kita pun rasa banyak ke? Yang 3 itu. Jadi sebenarnya dia gambarkan keadaan. Jadi maksudnya bila kata banyak, maksudnya duduk pun berzikir, berdiri pun berzikir, berjalan pun berzikir, berlari pun berzikir, naik bukit pun berzikir, kan? Apa pun keadaan berzikir. Ni sebenarnya kalau untuk naik turun ni dia ada zikir dia. Dalam 3 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni. Kalau kita tengah naik, ni sama ada naik kapal terbang ke, naik bukit ke, naik tangga ke, baca Allahu Akbar. Zikir dia Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar kan. Kalau kapal terbang tengah naik tu kita rasa kan, dia tengah naik tu sampailah dia tiba-tiba slow, dia mendatar. Mendatar tu kita baca Alhamdulillah. Ni masjid ni ada tangga-tangga kan. Masa naik tangga tu Allahu Akbar. Bila dah mendatar, jalan mendatar, Alhamdulillah. Kan? Kemudian turun, turun tangga ke, turun bukit ke, turun kapal terbang ke, subhanallah. Itu zikirnya. Nak baca zikir lain boleh, tapi yang ni yang khusus untuk naik, mendatar dan juga turun. Baru ni panjat Jabal Nur. Jabal Nur tu lama lah zikir Allah Akbarnya sebab naik je lama kan. Subhanallah je zikir je sebab turun sekejap. Dia sebenarnya ada hikmah bila kita rasa Allahu Akbar. Bila naik kita sebut Allahu Akbar. Kita kan rasa kalau panjat bukit, misalnya bukit tu besar, sejam lebih kat lah kan. Tengah-tengah malam gelap, dia tak ada lampu. Bergantung kepada bulan, cahaya bulan dan juga lampu bandar. Malap-malap lah untuk bukit tu tak berapa nampak, tapi nampak juga kan. Ada setengah orang buka torchlight kan. Kita orang tak buka lah sebab masih nampak. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, kita mungkin rasa bukit tu besar, tapi Allah lebih besar. Yang menyebabkan akhirnya bukit tu mengecil pada diri kita. Di mata kita, di fikiran kita, kecil sebab ada yang maha besar. Dan kita takkan dapat sampai ke atas tu tanpa izin Allah. Kalau naik bukit tu, kalau Jabal Nur tu memang tengah-tengah tu adalah juga rasa penat dia. Naik tu lah sejam lebih. Dia kalau ikut ketinggian dia 1.3 km. Kemudian dah sampai puncak, nak sampai ke Gua Hira kena turun sikit. Jadi dia bukan atas sekali gua dia. Naik atas, lepas tu turun sikit je. Lepas tu kena masuk celah-celah batu. Batu tu tak nampak macam ada jalan. Siapa bisa pergi? Ada orang dia pergi, dia tak sampai Gua Hira. Dia sampai puncak je Jabal Nur. Lepas tu dia tengok Gua Hira ramai orang, dia tak pergi. Biasanya memang ramai, gua tu kecil je, muat 2-3 orang je masuk. Kan Nabi duduk seorang-seorang ni. Dan dari gua tu, kalau kita duduk tu dia ada lubang kecil. Batu tu ada lubang macam tingkap. Itu memang daripada zaman Nabi. Dari situ Nabi nampak kegiatan orang musyrikin Mekah. Dari Gua Hira. Nampak. Memang kalau sekarang dari situ kita nampak clock tower. Maknanya memang nampak Kaabah. Dari situ kita kata dah ada tinggi, maknanya macam nampak bawah, nampak semua apa yang orang buat. Nak masuk sampai ke Gua Hira tu kena lalu celah-celah batu. Bukan semua saiz badan muat. Sebab batu dia, kita tu nak kena jadi macam cacing sikit lah, bengkok sana bengkok sini. Dia bukan lurus macam tu kan. Dia ada belok-belok ada batu tu. Ada satu batu tu kaki kita pun tak muat kan. Kecuali orang tu kurus kering kot. Baru muat. Mungkin berat sekitar 40 kilo boleh lah kot kaki dia masuk. Kalau tidak kena langkah sikit atas batu tu. Tapi boleh. Saya tengok ada orang, masa tu ada orang India, dia bawa baby. India ke Pakistan gitu. Dia bawa baby, laki, badan dia agak besar juga. Boleh muat masuk. Macam mana dia bawa baby dia tak tahu. Dia dukung baby. Tapi kita kata nak letak dalam mungkin 100 kilo lebih kot baru tak muat. Ni semua muat insyaAllah. Semua muat. Dan cuma nak kena ni lah sikit kan. Kita terpeleok-peleok sikit badan kita nak masuk celah batu. Boleh bayangkan Nabi macam mana? Menyelinap istilahnya. Sebab batu tu dia bengkok-bengkok lah. Dia bentuk batu tu sendiri kan. Dari luar tu kita nampak macam mana ni nak pergi kan. Batu tu nampak macam blok macam tu je. Tak ada apa-apa. Nampak macam batu-batu. Kan?
Maknanya Nabi tahu ada gua tu mungkin wahyu daripada Allah lah kan. Tahu di situ ada gua tu sebab nak kena masuk celah batu tu. Jadi nak sampai ke atas tu kan 1.3 km sebenarnya tak seberapa lagi banding dengan Bukit Sur. Bukit Sur lebih tinggi lagi. Maknanya kita kata di situ kekuatan daripada Allah. Masa tu yang kalau saya fikir masa tu, kalau sekarang tak naik agak-agak makin bertambah umur, makin senang ke makin susah? Mungkin makin susah. Dan sayanglah dah sampai naik dah bukit tu, tak sampai puncak. Padahal kalau kata lambat pun tak apalah, janji sampai. Dan dah sampai puncak, rugi pula sikit je lagi nak sampai Gua Hira. Biarlah susah sikit gitu kan, kejap je. InsyaAllah balik kita akan sangat happy dan gembira, puas hati kan. Daripada dah penat sampai atas, tak pergi tu sikit je lagi, balik mesti kita rasa, ya Allah, kalau nak pergi lagi kena naik balik. Yang tak ada helikopter bawa. Dan bukit ni sebenarnya lebih baik mendaki daripada naik helikopter. Sebab bila naik helikopter, badan kita terkejut. Dia kan ketinggian beza kan. Cuma kalau setakat tinggi 1 km okey lagi. Kalau macam Gunung Everest tu, kalau turun naik helikopter terus landing ke atas, orang boleh mati. Mati tu sebab jantung terkejut. Dia tinggi kan, dia yang paling tinggi di dunia. Sebab tu orang mendaki walaupun susah. Sebab bila mendaki, Allah cipta badan kita ni kan, dia mudah untuk, dia boleh beradaptasi dengan suasana. Jadi bila mendaki pelan-pelan jantung kita sesuaikan diri. Sampai ke puncak okey. Sebab jantung kita pelan-pelan dah berubah. Dibanding naik helikopter terus naik ke puncak. Itu yang pendaki-pendaki beritahu lah kenapa mendaki juga. Sebab ada orang tanya kenapa tak naik helikopter. Yang penting kan sampai puncak dapat pacak bendera kan. Kenapa susah-susah nak mendaki? Rupanya memang dia bagi tahu bahaya kalau terus naik atas. Itu bukit. Jadi mendaki ni baiklah sebenarnya. Dia menguatkan jantung kita kan. Jalan, tapi cara pendakian tu susunan batu tu dah cantik sekarang. Saya bayangkan asma yang mengandung naik bukit. Yang tu kita kena tengok tepi-tepi tangga kita. Sebab kita sekarang tangga, kena tengok kanan kiri tu. Batu tu yang dia panjat. Dan sebab bukitnya batu kan, bukan tak ada pokok. Dan batu tu kalau salah pijak tergelincir. Sebab bukan semua batu melekat dekat tanah. Ada batu yang macam terletak macam tu je. Jadi kalau bayang sebenarnya Nabi tu atlet. Nabi atlet juga. Cuma tak glamour sebagai atlet sebab mungkin bagi Nabi biasalah panjat bukit. Satu lagi Mekah ni memang bentuk muka bumi dia berbukit bukau. Jadi memang orang Mekah kalau dari segi sifat kita boleh tak nampak kan, orang Mekah dia lebih kasar daripada Madinah. Antaranya Madinah ni tanah dia landai, jadi orang tak struggle sangat hidup. Tak susah sangat nak naik turun tak penat. Mekah memang kawasan dia bukit bukau dan Kaabah terletak dalam lembah. Kelilingnya semua bukit bukau. Jadi dia orang biasa naik turun. Saya ingat kalau duduk kat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, rasa lebih struggle Masjidil Haram juga kita. Kan nak buat umrah kan. Masjid Nabawi mungkin lebih santai, setakat pergi masjid, balik masjid kan. Ada orang shopping kan. Maknanya kalau duduk masjid pun iktikaf. Itu je aktiviti kita kan. Jadi itu maknanya kalau kita bayangkan, kita tengok pada situasi yang di kalangan Nabi dan Rasul, mereka ni struggle lah hidupnya, bukan mudah kan? Bukan mudah untuk menyampaikan agama Allah. Dan kalau kita bayang dapat wahyu daripada Gua Hira, lari balik rumah kan. Lari macam mana tu, turun bukit. Kalau lari betul-betul laju, tergolek. Maknanya lari pun dalam ketakutan, masih kena kawal emosi, rasional juga supaya turun tak tergolek. Sebab turun tu bukit batu-batu dan kena berpegang, kalau nak pegang pun pegang batu. Turun kan biasanya lebih susah daripada naik. Sebab tu siapa nak naik kena fikir mampu tak turun. Sebab biasanya kalau orang sakit lutut boleh naik, turun susah. Turun sakit dia hentak lutut kalau lutut dah sakit. Kami bukan kata sakit lutut, sebab tiap-tiap hari berjalan sekitar 15 ke 20 km. Ini sebab pakai jam tu kan, boleh ukur kan, jam yang ukur kat tapak langkah-langkah kaki tu. Campur umrah, campur aktiviti kita semua kan, campur dengan jalan kaki pergi balik hotel semua, sekitar tu lah. Jadi hari ke berapa tu dah, kaki tu dah macam kan, masa tu lah panjat bukitnya kan. Tapi kita letak tak apa, 10 hari je kan, 10 hari je umrah, tak apa, kaki tak jadi apa pun tak apa, 10 hari je kan. Yang kita ingat nak buat ibadah lah, dan betapa besarnya nikmat Allah bagi kepada kita kaki ni.
Nikmat yang sangat besar. Yang kita tahu sebenarnya maknanya ibadah haji ni ibadah yang sangat mulia untuk seorang wanita sampai kita boleh dapat pahala jihad, pahala pergi medan perang. Orang perempuan kalau mati masa haji mati syahid. Orang lelaki tak. Tak sama. Maknanya memang bagi wanita itu ibadah tu memang pakai kaki. Tu kalau haji betul sampai ke Muzdalifah, ke Arafah semua kan. Kecuali kalau pergi cara VIP semua naik bas ni. Kalau betul-betul ni jalan kaki lah baru kita rasa betul kan. Dan situ nikmat yang Allah bagi pada kita. Anggota badan yang digunanya adalah untuk buat ibadah. Kat Malaysia ni cuba kira kaki kita banyak pergi masjid ke banyak pergi shopping mall? Cubalah kira kalau betul-betul nak kira kan. Kalau ada jam ataupun pakai kilometer lah kan. Rumah kita ke masjid berapa jarak kan. Lepas tu nanti seminggu berapa kali pergi, berapa kali, pergi di shopping mall berapa kali. Kira semua tu. Selain shopping mall mana lagi tempat kita pergi. Mungkin pergi taman-taman ke, pergi berjalan ke apa. Tengok mana lebih banyak. Kaki kita untuk ibadah ke untuk buat benda lain. Kalau lebih benda lain makna kena ubah, kena baiki. Bukan tak boleh buat benda lain tapi lebihkan ibadah. Itu tujuan kaki kita diciptakan. Baik. Kemudian ayat seterusnya disebut kai nusabihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basiran. Sesungguhnya engkau ni maha mengetahui, maha melihat akan keadaan kami. Baik, ayat ni biasanya setiap ayat ditutup dengan sifat Allah. Dan setiap ayat, bukan semua tapi kita kata setiap ayat yang ditutup dengan sifat Allah itu bermakna sifat itu akan memberikan penjelasan yang lebih kepada apa yang diberitahu dalam ayat tu. Baik, jadi dalam ayat tu ayat-ayat tadi kan dia cerita tentang macam mana Nabi Musa nak jumpa dengan Fir'aun, situasi Nabi Musa yang tengah duk ketak ni kan. Ketak tau, kata orang utara. Ketak ni. Ketak tu ketat. Tapi ketak ni biasanya kita kalau nak jumpa orang besar, nak jumpa orang hebat, nak buat satu yang luar biasa, kita mula rasa risau kita kan. Ada rasa macam tak berapa santai hati kita, perasaan kita. Baik, dalam keadaan tu kemudian Nabi Musa minta pula seorang penolong kan. Nabi Musa doa supaya Nabi Harun ni jadi Nabi juga kan, bersama-sama dengan Nabi Musa AS jumpa dengan Fir'aun. Maka disebutkan Allah tu maha basir. Basir ni melihat kan. Tapi bila sebut basir, dia lebih fokus pada melihat. Kalau Allah basir maknanya melihat dengan sangat detail. Kalau manusia dia ada juga kita istilahkan basirah. Basirah manusia ni maknanya mata hati. Antara mata kasar dengan mata hati mana lagi tajam? Dia tengok keadaan tu. Kalau orang hati dia kotor, mata hati dia tumpul. Lepas tu Ibn Athaillah ni dia sebutkan antara apa, tanda seorang tu tumpul mata hatinya adalah fikiran kita ni lebih banyak memikirkan dunia. Jadi kalau mata hati, kita tutup mata pun kita boleh nampak. Bukan maknanya orang buta je semua celek mata hati kan. Sebab mata dia tak celek. Cuma memang biasanya hati dia lebih cerah sebab mata kasar dia tak nampak. Dia akan lebih fokus kepada kita punya deria yang lain. Sebenarnya manusia ni setiap deria kita ada kehebatan yang luar biasa. Cuma bila kita dibagi banyak sangat deria dan semuanya sempurna, masa tu lemah deria yang lain. Deria tangan kita ni ada satu deria yang hebat. Macam orang buta dia boleh baca Quran. Kan? Pakai tangan kan? Dia boleh tahu warna. Kan? Dia boleh kenal warna dengan tangan. Tapi tak semua orang buta mampu yang ni. Yang ni ada kemampuan dia. Ada kaedah dia. Maksudnya deria rasa kita ni boleh detect semua tu. Tapi bagi orang yang celek mata memang takkan dapat guna sebab duk pakai mata. Kalau ada orang belajar lagi melihat dalam gelap, dia ada mata tapi dia belajar melihat dalam gelap. Memang manusia mampu. Cuma bila kita ada mata, kita bergantung pada mata. Lepas tu sebenarnya kalau kita faham konsep ni, sifat manusia kita yang sebenar, kelebihan manusia yang Allah bagi ni, kita akan sedar bahawa sebenarnya Allah bagi kepada kita bukan nikmat yang cukup, tapi lebih dari cukup.
Sebab manusia tanpa mata masih boleh hidup. Manusia tanpa tangan boleh hidup. Maknanya tangan ni dah terlebih dah. Mata ni dah terlebih. Manusia tanpa kaki boleh hidup. Maknanya kaki pun dah terlebih. Manusia tanpa pendengaran, tanpa telinga boleh hidup. Maknanya telinga, pendengaran kita pun dah terlebih. Maknanya kita tengok manusia dengan semua kekurangan tu boleh hidup. Maknanya kita punya nikmat yang semua kita sebut sempurna, nikmat kita, anggota badan kita ni, semua terlebih. Tapi kita tak pernah rasa dia terlebih kan. Bila dia hilang kita rasa kita tak cukup. Kan? Bukan hilang apa, luka je pun. Kan? Luka tiba-tiba ibu jari tak boleh pakai. Kan? Sebab terluka kan, cedera tu parah sikit kali tu, ibu jari kena balut tebal-tebal kan, tak boleh pakai, dah rasa hilang ibu jari. Padahal ramai orang tak ada ibu jari boleh hidup kan. Maknanya dia terlebih. Lepas tu kalau kita kata nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi tu tak cukup, tapi kita duk minta lagi yang tak dapat-dapat, dengan yang kita nak macam-macam. Padahal yang ada pun kita belum habis syukur. Bersyukur, salah satu daripada tanda syukur yang sebenar adalah menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Itu yang sebut tadi kaki, nikmat kaki gunakan untuk ibadah lebih daripada untuk benda lain. Nikmat mata, pandang benda yang baik, yang ada nilai pahala dibandingkan dengan yang lain. Dia mata ni ada dua, satu pandang, satu pejam. Kalau nak pejam di tempat yang sesuai, pada masa yang sesuai, untuk tujuan yang sepatutnya. Masa bila tu? Tidur. Tidur ada jam dia kan, ada tempoh dia, ada masa, ada tempat. Dan pejam juga bukan masa tidur je. Kita sekarang ni duk pejam-pejam celik mata kan. Siapa yang celik je tak pejam-pejam? Sakit mata kita kalau celik saja. Semua akan berkelip-kelip kan. Kelip-kelip mata tu itu nikmat kan, membasahkan mata kita. Kalau tidak mata kita dah lama dah pecah, kering. Sebab kan lapisan paling luar ni dia macam, kalau dia kering dia jadi macam plastik PVC tu, boleh kepak kan? Macam kaca. Okay. Itu nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi bila kita kata basir tadi, kalau Allah dengan mata hati, lihat dengan mata hati ni, tak apalah, kita tak serta panjang. Yang penting maknanya kita bukan sekadar gunakan mata kasar kita untuk melihat sesuatu. Baik, cuma khusus kat sini adalah maksudnya Allah tu maha melihat dari sudut apa kan? Yang pertama sekali dari sudut macam mana Allah memilih Nabi Musa. Maknanya Allah maha mengetahui macam mana Allah boleh pilih Nabi Musa sebagai Rasul. Okay? Dan kemudian yang keduanya adalah macam mana Allah pilih Nabi Musa untuk diutus kepada Fir'aun. Yang maknanya kesemua tu adalah nak bagi tahu, kata ni nak bagi Nabi Musa lega lagi. Sebab bila rasa kenapa kan ada juga perasaan kita kata dah Nabi Musa tak berapa pentah kan. Kemudian dengan keadaan kita sementara tu kedudukan Bani Israel banding kaum Kipti kan. Dan maknanya ceritanya pula Nabi Musa ni anak angkat Fir'aun. Jadi anak kan, istilahnya level anak itu. Tiba-tiba nak berdebat dengan ayah yang selama ini dah banyak berjasa. Ini kalau orang biasa-biasa dia akan kata kacang lupakan kulit. Kan? Tiba-tiba nak menentang bapa angkat yang dah bela dia, yang bagi makan dia dari kecil, dari baby. Kan? Jadi situasi ni kita kata macam kalau nak dipertikaikan, kenapa dia? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan orang yang datang daripada kaum bangsa yang memang misalnya hebat pada masa tu? Kenapa bukan orang yang memang paling petah bercakap dalam kaum dia? Kenapa Nabi Musa? Sinilah kalimah Allah tu maha mengetahui, maha melihat. Maksudnya Allah tu tahu, Allah paling tahu kenapa dipilih Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa jadi Nabi. Allah paling tahu kenapa Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun. Bila kata Allah paling tahu, habis otak. Macam kita lah hari ni kan. Kalau kita misalnya ditimpa ujian, kadang-kadang kita suka persoalkan. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Apalah dosaku? Kita tanya balik kenapa aku? Jawab balik dengan ni. Innallaha
kunta bina basira, innaka kunta bina basira. Ini kata Nabi Musa kepada Allah kan, Allah tu maha mengetahui. Maknanya dia pujuk hati kita, kita pun boleh pujuk hati kita. Kan Allah lebih tahu gitu. Kita ni tahu apa? Nak petikai kenapa aku, Allah dah bagi. Kan ke Allah lebih mengetahui sedetail-detailnya. Kenapa kita? Kita rasa kita buat dosa apa, kenapa orang naya kita macam ni kan? Apa salah kita kat dia? Kita tak kacau dia, kita tak buat apa pun. Kenapa kita yang kena? Kenapa kita jadi macam ni? Kenapa hidup kita susah macam ni? Dan Allah lebih tahu. Kan? Ini ubat, motivasi kan? Untuk diri kita supaya kita tak down sangat bila menghadapi apa-apa masalah. Dia dalam persoalan takdir ni kan memang Allah takdirkan kita dengan sesuatu yang pasti kita boleh lalui sebenarnya. Pasti. Sebab Allah janji kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila pasti, tinggal lagi kita nak yakin je. Ada orang kata, dak, aku memang tak boleh gitu. Memang tak boleh, tak mampu kan. Ada orang kata gitu. Itu maknanya kita yang demotivate diri kita. Kita yang buat diri kita tidak bermotivasi untuk menghadapi. Padahal Allah bagi tu dalam keadaan dia tahu kita boleh. Habis kenapa ada orang gagal juga dalam ujian? Sebab kita yang membuatkan diri kita gagal. Dia kalau kita pergi kepada ilmu psikologi yang dalam bidang, kita kata sebenarnya yang memotivasi hidup kita ni lebih banyaknya adalah pemikiran kita, lebih daripada 50%. Itu termasuk kesihatan. Doktor pun akui, ubat hanya mempengaruhi 20% daripada kesihatan kita. Dan 70% adalah pemikiran kita. Baik. Biasanya orang bunuh diri ni kalau dia ada dua, antara dua lah. Satu memang diri dia, satu lagi dia di bawah sedar. Dia tak sedar. Kan? Tak sedar tu maknanya boleh jadi ada pengaruh luar ataupun memang otak bawah sedar kita boleh berfungsi dalam keadaan-keadaan tertentu yang bila kita misalnya menghadapi satu masalah ataupun ada situasi gini. Kalau kita nak faham masa kita kanak-kanak. Kanak-kanak ni masa umur bawah 5 tahun kan, 3 tahun lah kita kata, 3 tahun ke bawah, kita boleh buat semua benda yang kita tak sedar. Antaranya tu makan guli, makan habis sampah-sampah atas lantai tu kan. Kita bukan kata tak sedar tu maknanya tak tahu tu. Kita tahu benda yang kita ambil tu apa benda kan. Tapi macam itu yang diistilahkan sebagai otak bawah sedar. Ni Betulnya saya baru je duk tengok pasal psikologi yang memang ada doktor psikologi sebut kan. Dia perbandingan ni masa kita kanak-kanak, benda tu boleh berlaku bila kita dewasa kan? Dalam keadaan yang sesuatu menguasai akal dan perasaan kita yang mungkin itu bentuk masalah. Kita terlampau tenggelam. Jadi masa tu memang boleh hilang. Kewarasan yang kita kata bukan kita tak sedar, kita naik bukit terjun tu bukan tak sedar, tapi dia jadi macam budak lah. Budak yang makan tu bukan tak sedar dia makan guli. Memang dia ambil, dia makan, dia tahu itu guli. Cuma dia dalam keadaan otak bawah sedar dia yang berfungsi. Itu satu. Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul, kalau dia sedar betul sampai boleh bunuh diri, itu biasanya dia tak jaga solat. Mungkin datang pengajian, tapi ada je orang datang pengajian tak solat. Kan? Ada orang datang kuliah, tapi bila pergi, ini pengalaman, maknanya yang memang tengok depan mata, dia memang duk datang pengajian-pengajian, tapi bila travel, naik kapal terbang, pergi tempat negara yang jarak perjalanan ni perlu kita solat atas kapal terbang, dia tak solat. Sebab susah. Sebab susah je sultan dia, nanti qada lah kat hotel. Dan ramai macam tu, terutama perempuan. Sebab kita nak sujud rukuk kat dalam tu kita segan kan. Lepas tu nak ambil wuduk pun susah dengan pakaian kita semua. Dia akhirnya tak solat. Maksudnya tak jaga solat. Jadi orang kalau tak jaga solat, solat ni sangat mengawal pemikiran kita. Walaupun kita ada masalah macam mana pun, kalau kita jaga solat, kita takkan tertekan macam orang kafir tertekan. Tertekan ya juga, memang ada masalah. Sakit mental pun ya juga, ada orang Islam sakit mental. Tapi dia tak sampai tahap berfikir untuk bunuh diri. Itu kalau betul dia sedar. Maknanya ada ibadah solat yang terutamanya yang tak jaga betul-betul.
Tapi boleh jadi memang dia tak sedar. Tak sedar dalam konteks sebab masalah yang dihadapi tu menyebabkan hilang kewarasan akal. Macam kanak-kanak tadi. Jadi maknanya otak bawah sedar yang lebih berfungsi banding dengan otak sedar pada masa tu. Okay. Saya nak tanya konteks ayat yang 29 ni. Dalam banyak cerita tadi saya tarik kadang kita jadi ada ulul azmi. Tapi kenapa pula dia minta Harun? Dia minta kepada Allah nakkan satu pembantu, sedangkan dia seorang Nabi. Banding dengan Nabi lain tak ada minta pun, macam Nabi Yaakob tak minta anak dia Yusuf jadi Nabi. Macam itulah kenapa dia boleh lemah sangat dia nak melawan Firaun. Baik. Kita bayangkan ginilah kan, lemah, kalau kata lemah ke, lemah sangat ke Nabi Musa nak lawan dengan Firaun. Kita mungkin kalau nak buat perbandingan hari ni kita yang bukan siapa-siapa ni, memanglah kita kata kita bukan Nabi Rasul, tapi kita kalau nak bandingkan mungkin kita dengan misalnya Presiden Amerika nak pergi jumpa dia. Ibaratnya macam tu. Sebab perbandingan Nabi Musa ni, walaupun Nabi Musa tu dah Rasul tahap tinggi, tapi Firaun tu tahap paling tinggi di kalangan manusia masa tu. Tuhan kan? Dia mengaku Tuhan kan? Jadi dia level paling tinggi. Maknanya kalau zaman kita sekarang, Presiden Amerika tak ada apa-apa lagi. Siapa yang lagi tinggi pada dia untuk pandangan manusia di dunia untuk sekarang? Baik, itu katalah kita nak disuruh pergi jumpa Presiden Amerika, pergi berdebat. Takkah kita minta kawan? Kan? Dan dalam masa yang sama kita pula bukan orang yang petah. Jadi Nabi Musa tu memang pelat dia tu sampai di tahap memang dia bercakap tu orang tak berapa nak faham. Tu asal-asalnya. Sebab tu yang Nabi Musa minta dilepaskan belitan tu bukan suruh jadi petah pun. Nak suruh yang berbelit yang orang tak berapa faham tu yang hilang. Itu saja. Itu pun ketika jumpa Nabi Musa masih ketika jumpa Firaun masih hina lagi percakapan Nabi Musa. Dia kata tak jelas. Kan? Padahal itu Allah dah lepaskan satu belitan. Jadi memang dari segi dari segi kedudukan dengan Firaun, dalam masa yang sama kalau kita misalnya nak jumpa dengan orang yang Presiden Amerika yang bukan siapa-siapa dengan kita, maksudnya dia tak pernah berjasa apa pun dalam hidup kita, masih okey lagi. Nabi Musa ni dibesarkan oleh Firaun. Jadi istilahnya bapa angkat, kalau kita jumpa tiba-tiba anak angkat pergi berdebat dengan bapa angkat untuk menjatuhkan kedudukan bapa angkat dia, tak ke lagi teruk tu dengan perasaan. Apalagi Nabi Musa orang yang soleh baik, yang kita katakan menghormati orang tua lah, kot mana pun. Macam mana kaedah menghormati tu tidak membuatkan dia kemudiannya membela bapa angkat dia tu walaupun salah. Dia nak hormat tapi dalam masa yang sama dia disuruh berdebat. Susah tu, susah. Bukan mudah. Kita, kalau katalah kita ada anak angkat kan, tiba-tiba anak angkat tu kita bela daripada baby. Tiba-tiba bila kita dah berumur ni, anak angkat kita tiba-tiba muncul depan kita berdebat dengan kita. Nombor satu, sebelum dia cakap apa-apa, dia muncul je depan kita dengan tujuan nak berdebat. Apa perasaan kita lah? Hang tu dulu aku pakaikan pampers. Dulu aku suap-suap. Ni nak buat apa ni masa ni? Awal lagi pemikiran kita dah merendahkan dia dah. Tambah banyak ibu angkat ibu betul, kita tak sedar anak kita tu dah pandai. Kan? Sampai dia umur 40 pun kita duk rasa dia masih lagi kanak-kanak umur 4 tahun dulu. Kan? Yang menyebabkan dia cakap apa pun kita tak dengar. Kita kata loh hang tu dulu makan sendiri pun tak boleh, mandikan pun aku kena mandikan, semua kita buatkan untuk dia kan. Dan kita tak sedar dia dah pandai. Lepas tu kadang-kadang anak kalau nak cakap dengan mak dia tak boleh tunjuk, tak boleh bagi dalil sangat. Kan? Sebab dia dah ada pemikiran macam tu. Ini sudut kalau kita nak faham situasi Nabi Musa waktu masa tu. Jadi memang Nabi Musa perlu kepada seorang lagi. Yang satu sudut dari sudut perkataan, memang Nabi Harun lebih petah. Itu dari sudut percakapan. Dan kemudian ni juga menunjukkan sunnah untuk kita ni sebenarnya ada tim. Kita buat apa-apa bukan seorang-seorang. Kan? Sampai kepada nak berdakwah pun kita ada tim, ada kumpulan kita. Kita kata nak buat apa-apa kebaikan pun ada kumpulan. Nak musafir pun sebenarnya tak berapa baik lah musafir seorang-seorang. Ada orang buat memang, tapi kalau nak ikut sunnahnya minimum 2, tapi minimum terbaik 3. 3 ni yang disunahkan. Sebab tu Nabi pun nak pergi hijrah ada kawan juga. Tu dengan Sayyidina Abu Bakar. Masa tu memang umat Islam tak ramai, tak boleh nak ajak sampai ramai-ramai.
Di mana ada teman, walaupun kalau ikut Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah, kenapa nak ajak pula Saidina Abu Bakar untuk teman kan? Jadi ni memang sunnah dalam kehidupan kita. Kita memang perlu kepada satu tim lah, istilah kita kan, ada pasukan, walaupun dengan hanya berdua. Dia kalau musafir sunnah berdua ni sebab salah satunya nak solat jemaah. Jadi kita ni disuruh solat jemaah dalam keadaan apa pun. Jadi kalau musafir ada berdua, paling kurang dapat solat jemaah. Itu keadaan ni, keadaan Nabi Musa AS. Baik, kemudian ayat yang ke-36, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, qala maknanya Allah berkata. Bahasa Arab ni sebenarnya tak ada istilah berfirman, bersabda, berkata tu tak ada beza. Semua qala. Sebab tu kalau tiba-tiba guna, kadang saya lebih suka guna bahasa simple, Allah kata, Nabi kata. Sebab bahasa Arab tu memang kata semua. Semua pakai qala. Setiap kali jumpa qala, Allah pun qala, Nabi pun qala. Qala tu maknanya dia berkata. Manusia biasa pun qala. Cuma mungkin bahasa Melayu kita dia lebih, mungkin kita kata adab kan. Ada firman, ada titah kan, kalau raja titah kan. Kalau kita kata, cakap gitu, dia ada istilah dia. Dari bahasa Arab dia sama kan, qala. Maknanya ini Allah berfirman, Allah berkata, qad utita, sesungguhnya telah diperkenankan, telah diberikan su'laka, permintaan kamu ya Musa, wahai Musa. Maknanya dimakbulkan doa ni. Allah kata utita, qad utita. Qad ni adalah satu perkataan yang akan beza makna ikut berdasarkan fi'il apa yang datang lepas dia. Jadi kalau utita fi'il madhi, kan? Bila fi'il madhi makna telah, kan? Telah diberikan. Jadi dengan tu qad kalau disambung dengan fi'il madhi makna dia sesungguhnya. Jadi qad tu makna sesungguhnya. Tahu tak fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il tahu bahasa Arab? Tahu kan? Ada yang tahu? Ada yang belajar? Tu nampak muka belajar tu. Yang tak belajar tak apalah, kita kata bahasa Arab dia ada past tense, present tense, future tense. Jadi yang ni past tense. Bila qad sambung dengan past tense, dia akan makna sesungguhnya. Qad tu makna sesungguhnya. Tapi kalau sambung dengan present tense, fa'il mudhari', dia akan jadi makna kadang-kadang. Kadang-kadang. Beza mana? Misalnya qad utita maknanya sesungguhnya telah diberikan kepada kau. Kalau qad ya'ti misalnya, maksudnya ya'ti tu makna bagi kan, datang. Tapi qad tu akan makna kadang-kadang. Jadi kadang-kadang datang. Dia beza ikut fi'il apa selepas daripada tu. Baik, su'laka makna dia sebenarnya daripada perkataan sa'ala, soal. Soal ni makna sebenar soal adalah minta. Kan kita kalau soal, bahasa Melayu ni soal lah. Soalan kan. Bila kita soal, apa yang kita nak? Ada tak soalan yang kita soal je, lepas tu dah noktah. Tak ada apa-apa lepas tu tak apa. Yang penting soal. Tak, kalau soal mesti nak jawapan. Jadi makna soal sebenarnya ialah minta. Bila kita buat soalan, maknanya kita minta jawapan. Kita nak jawapan. Tapi perkataan su'laka maknanya satu permintaan yang lebih mendalam, bukan permintaan biasa. Sebab minta abang dia jadi Nabi juga. Ini tak pernah dia buat oleh Nabi lain. Jadi permintaan ni kita kata permintaan yang bukan biasa-biasa, permintaan luar biasa. Tapi Allah kata aku bagi juga. Dimakbulkan. Jadi Allah kata, wahai Musa, aku makbulkan apa yang kamu minta. Nak minta Nabi Harun tadi kan, Nabi Harun jadi Nabi, kemudian pergi jumpa Fir'aun sekali dengan kamu. Okay, aku makbulkan. Allah kata. Kemudian ayat 37, walaqad mananna 'alaika maratan ukhra. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada saat yang lain. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika mana kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Baik, ayat 37 tu, ni sebenarnya Allah bagi tahu, kami telah pun bagi kepada engkau
sesuatu yang lain pada masa yang lain. Jadi ni nak bawa pergi kepada cerita past tense lagi, cerita lalu Nabi Musa. Kenapa tiba-tiba Allah pindah cerita masa zaman-zaman dulu lagi, zaman kecil pula, zaman baby? Sebab Allah nak bagi tahu gini, wahai Musa, kamu minta doa sebesar ni, nak minta Nabi Harun jadi Nabi tu, aku makbulkan. Dan kamu kena ingat sebenarnya aku pernah bagi kat engkau pemberian-pemberian yang kau tak minta pun aku bagi. Tak ada siapa pernah minta ni. Masa zaman baby Nabi Musa, kan macam mana Nabi Musa diselamatkan. Nanti dia pergi kepada cerita Nabi Musa masih bayi, kemudian macam mana akhirnya sampai ke istana Firaun. Allah bawa balik cerita ni nak bagi tahu, aku ni begitu memberikan perhatian kepada kamu. Dan maksudnya Allah nak bagi tahu Allah sayang sangat Nabi Musa. Dan Nabi Musa nak minta doa macam ni memang aku bagilah, memang Allah akan makbulkan. Allah kata sebab engkau pernah dulu jadi suatu pada engkau dan tak ada siapa pun mendoakan engkau atau engkau sendiri pun tak berdoa, tapi aku tetap bagi. Jadi apa dia yang Allah bagi tu? Id auhayna ila ummika ma yuha. Diguna perkataan kat sini wahyu. Apa kami telah wahyukan kepada ibu kamu apa yang telah diwahyukan. Maksudnya kalau ikutkan wahyu kan, wahyu ni kan hanya untuk rasul ni. Dan sekarang ni ceritanya ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa perempuan. Ada tak Nabi Rasul perempuan? Tak ada. Ni tak boleh kata oh kalau gitu tidak ada hak persamaan. Kenapa tak ada Nabi dan Rasul di kalangan wanita? Dia, kalau kita tanya kita, dia sama dengan kita tanya kenapa Pak Imam tak pernah perempuan? Imam Masjid At-Taqwa pernah tak? Satu zaman tiba-tiba perempuan. Tak pernah. Imam 1, Imam 2, Imam 3, kalau ada sampai Imam 10 pun semua lelaki. Dan kecuali tiba-tiba nama dia Imam Muslimat, baru dia jadi perempuan. Kenapa kena lelaki? Kat situ kita sendiri tahu. Kita pun malu kalau tiba-tiba kita jadi imam. Satu TTDI tahu masa kita tengah tak boleh semayang. Sebab jadual imam tak naik. Cuti seminggu. Maknanya fitrah Allah bagi dah kan. Jadi sama dengan Nabi Rasul lebih-lebih lagi. Kena pula time datang haid senggugut. Masa tu suruh jumpa Firaun. Sudah. Kan? Cari ubat tahan sakit pula dah. Nak jumpa Firaun. Mood pun tengah tak berapa betul. Satu lagi kan haid tu menyebabkan mood kita berbeza-beza. Nak bawa agenda besar ni bukan mudah. Jadi dia adilnya apa? Bila kita tak dibagi tanggungjawab besar tu, hisab depan Allah pun tak ada. Tak ada hisab tentang kenapa engkau tak jadi imam. Kan? Kat Masjid At-Taqwa satu hari imam sakit. Tak ada siapa naik jadi imam. Kenapa engkau wahai Fatimah tak naik jadi imam? Tak kena tanya. Yang kena tanya ni Ahmad, Muhammad, Ali ni pasal apa tak naik jadi imam? Imam tak ada pasal apa tak naik? Dia kena. Sebab dia ada tanggungjawab tu. Kita tak ada. Santai je lah kita kat belakang tunggu imam tak naik-naik dah. Kita tak ada masalah. Tapi semua orang lelaki tu ada masalah. Kalau tak ada seorang pun naik jadi imam. Okay? Jadi tanggungjawabnya dah sesuai dengan fitrah kita. Okay? Nabi Rasul tak ada di kalangan wanita, tapi ibu Nabi Musa ni tiba-tiba disebut dapat wahyu. Jadi di sinilah diterjemahkan dengan perkataan ilham. Maksudnya kalau wahyu untuk Nabi Rasul, tapi Allah bagi tahu sini guna perkataan wahyu, maknanya memang sesuatu yang disampaikan yang macam satu bentuk bukan datang daripada mana-mana manusia. Ini memang daripada Allah, nak bagi tahu memang daripada Allah, dibagi satu pemikiran, perasaan untuk dia. Panjanglah ayat 39 tu, panjanglah. Nanti kita sambung cerita dia untuk akhirnya Nabi Musa selamat, yang sepatutnya dia akan termasuk dalam kalangan bayi yang dibunuh oleh Firaun pada masa tu. Okay. Baik, insyaAllah kita berhenti sampai ayat 38. Mukadimah kepada kisah Nabi Musa semasa bayi. Baik, kalau kita menghayati dan hanyut dalam kisah Nabi Musa ni kan, betapa kita boleh bayangkan macam mana Allah SWT boleh melakukan apa sahaja. Dan pelajaran dalam kehidupan kita juga, kalau Allah dah sayang seorang hamba tu, Allah akan selalu membantu kita, walaupun bukan makna bantu tu akhirnya hidup kita senang. Macam Nabi Musa kan, Allah sayang, Allah bagi perhatian, Allah tolong. Tapi susah kan Nabi Musa nak kena jumpa Firaun, nak kena mana, bersusah payah juga dalam hidup. Tapi dalam keadaan hati Nabi Musa dilapangkan. Nah, itu yang kita nak.
Kan bukan makna hidup kita akan sentiasa senang, tak ada masalah, tapi kita hadapi kehidupan dunia ini dalam keadaan Allah sentiasa datangkan pertolongan-pertolongan yang sesuai dengan kita, yang boleh kita rasakan dalam bentuk perasaan yang sentiasa lapang dan sentiasa merasa ada apa-apa cari Allah, ada apa-apa cari Allah. Itu kaedah yang kita nak lakukan dalam perjalanan hidup, insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang soleh, yang mendapatkan kehidupan dan juga kenikmatan iman, kemanisan iman sebagaimana yang kita dapati dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Subhanallah.